وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. InsyaAllah perbincangan pada kali ini masih lagi berkenaan dengan bersungguh-sungguh kita menjauhi larangan dan perkara yang menghapuskan kebaikan serta menghapuskan punca kerosakan. Kita faham bahawa syariat Allah ini sentiasa berusaha untuk menghalang daripada berlakunya keburukan atau tumbuhnya bibit-bibit kerosakan. Oleh kerana itu, kita dapati perhatian syarak terhadap larangan-larangan kadang-kadang lebih diberi penekanan berbanding dengan perhatian yang diberikan kepada suruhan. Ini bukan bermakna kita bermudah-mudah dengan suruhan, tetapi ia merupakan kesungguhan dalam menjauhkan perkara yang dilarang secara umum, perkara haram dan perkara makruh, dan khususnya perkara-perkara yang diharamkan. Ini adalah kerana larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana tidak datang kecuali kerana perkara yang dilarang itu mempunyai kerosakan dan mudarat yang pasti. Kerana itu juga seseorang tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan perkara yang diharamkan kecuali dalam suasana darurat yang memaksa ataupun yang dalam keadaan hajat yang memerlukan, seperti mana yang telah kita ketahui selama ini. Dari sini jelas kepada kita bahawa ramai dari kalangan muslimin yang tersilap dalam bertindak, terutama di zaman sekarang di mana pertentangan dalam kehidupan manusia yang begitu berleluasa. Kita dapati di kalangan mereka yang terlalu tamak untuk melakukan ketaatan dan kewajipan, seringkali mereka bersungguh-sungguh beriltizam dengan amalan-amalan sunat dan mustahab, sedangkan pada masa yang sama mereka juga bermudah-mudah dalam melakukan perkara yang dilarang. Barangkali mereka juga banyak melakukan perkara yang diharamkan wal-iyazubillah. Oleh kerana itu, sebagai contoh kita dapati orang berpuasa, mereka juga pada masa yang sama bermuamalah dengan riba. Ataupun para hajjah, perempuan yang sudah menunaikan haji, keluar daripada rumah mereka dalam keadaan membuka aurat dan berhias dengan berlebihan, dengan alasan kononnya untuk mengikut peredaran zaman. Mereka menyangka bahawa amalan dan ibadat mereka akan menyelamatkan mereka di sisi Allah dan memedai untuk menggolongkan mereka ke dalam barisan kaum muslimin pada hari mahsyar nanti. Sedangkan ini bertentangan dengan ketetapan yang telah diputuskan di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana, Maha Hakim, dan juga yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat dan juga para a'immah dan juga para tabi'in, iaitu asas ibadat ialah menjauhkan diri dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah, dan jalan kejayaan hanyalah dengan bermujahadah melawan hawa nafsu dan mendorong hawa nafsu supaya meninggalkan perkara yang dilarang. Dan ganjaran pahala bagi perbuatan ini berlipat kali ganda, lebih banyak daripada pahala melakukan perkara yang diwajibkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutilah perkara yang diharamkan, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling abid, paling beribadat. Pernah diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesiapa yang ingin mendahului orang yang kuat beribadat menuju taqwa, maka hendaklah dia menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab ditanya tentang satu kaum yang suka kepada maksiat tetapi tidak melakukannya. Kata Sayyidina Umar, mereka itulah kaum yang hati mereka diuji oleh Allah dengan ketakwaan, dan bagi mereka keampunan yang besar dan ganjaran yang agung daripada Allah. Begitu juga anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, mengembalikan 1/6 dirham perak yang haram lebih baik daripada membelanjakan 100,000 dinar
di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dengan kita menolak kemaksiatan lebih baik daripada kita melakukan ketaatan. Begitu juga Al-Hasan Basri berkata, para abid tidak beribadat dengan sesuatu yang lebih baik daripada meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meninggalkan apa yang dilarang itu lebih baik daripada melakukan apa yang disuruh, dan itu lebih mudah. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, ada satu lagi kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan beliau pernah berkata, ketakwaan itu bukanlah hanya ada pada qiyamul lail ataupun berpuasa sunat di siang hari, kemudian dicampur gaul dengan maksiat. Tetapi takwa itu sebenarnya ialah dia melaksanakan kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama dia meninggalkan apa yang diharamkan dan dilarang. Dan sekiranya bersama amalan ini amalan lain, maka itu dinamakan kebaikan dengan kebaikan. Dia tolak keburukan, dia tolak kemaksiatan, dan kalau dia boleh tambah dengan kebaikan, itu dipanggil kebaikan di atas kebaikan. Tapi dengan dia cukup tidak melakukan kejahatan dan dosa, itu sudah baik untuknya. Jadi demikian jelaslah kepada kita bahawa meninggalkan maksiat itu adalah lebih utama daripada melakukan ketaatan. Dan ini bukan bermakna seseorang itu boleh bermudah-mudah, mengambil mudah dalam melakukan perkara yang wajib. Bukannya kita kata, oh kalau macam tu buat ala kadar, bukan bermaksud ala kadar dalam melakukan perkara yang wajib. Seperti mana yang difahami oleh orang yang ada penyakit hati ataupun orang yang lemah jiwa, di mana mereka mengambil mudah dalam perkara-perkara berkaitan dengan syariat. Mereka ini digambarkan seperti orang yang tidak melaksanakan sebarang perkara wajib, tetapi mereka mendakwa mereka lebih baik daripada orang yang solat, orang yang berpuasa, dengan mendakwa bahawa mereka mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat. Kerana agama itu adalah muamalat. Itu bagi pandangan mereka lah. Sedangkan itu adalah terpesong. Mereka kata mereka tidak melakukan perkara yang keji dan maksiat. Betul mereka baik dengan masyarakat, betul mereka tidak rasuah, betul mereka tidak melakukan perkara keji dan maksiat. Tapi pada masa sama, mereka juga tidak boleh mengambil mudah tentang perkara-perkara yang difardukan. Perkara-perkara menjadi kewajipan asas. Jadi pendirian mereka ini dan orang-orang yang seperti mereka ini adalah mereka yang menyeleweng daripada jalan hidayah. Dan ini boleh mencemarkan kefahaman Islam dan juga boleh merosakkan tingkah laku muslimin sebagaimana yang kita fahami. Maksudnya dua-dua, walaupun kita bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, pada masa sama kita juga kena bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita tidak mampu melakukan ketaatan, bersungguh-sungguhlah untuk kita meninggalkan kemaksiatan. Janganlah kita tidak mampu melakukan ketaatan, tapi masa yang sama kita masih lagi melakukan kemaksiatan. Semoga Allah Ta'ala membantu kita, memberi petunjuk dan hidayah kepada kita untuk kita beramal dengan ketaatan yang kita ketahui, walaupun sedikit. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala membantu kita. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.